Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada saat ini dan ketika ini, saudara-saudara kita di bumi Palestin sedang berjuang habis-habisan bagi mempertahankan agama dan tanah air mereka daripada terus dizalimi oleh bangsa Yahudi. Oleh itu, kita sebagai saudara-saudara mereka perlu turut bersama membantu perjuangan mereka mempertahankan agama dan tanah air mereka. Antara cara dan bantuan yang boleh kita lakukan adalah dengan menghidupkan sunnah qunut nazilah sebagaimana yang telah ditunjuki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ialah sebuah hadis yang berbunyi anna ra'lan wa dhaqwana wa usayyata wa bani lahyan istamaddu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala aduwwin fa'amaddahum bisab'ina minal ansari kunna nusammihimul qura fi zamanihim kanu يحتتبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقانت شهرا يدعو في صبه على أحياء من أحياء العرب على رعل وذقوان وعصية وبني لحيان. Maksudnya bahawa Bani Ri'lin, Zakwan, Usayyah dan Bani Lahyan pernah meminta pertolongan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadapi musuh mereka. Maka baginda menghantar bantuan seramai 70 orang sahabat dari golongan Ansar. Kami menamakan mereka sebagai Al-Qurra. Mereka dahulunya mengedarkan makanan untuk orang-orang yang memerlukan pada siang hari dan banyak menunaikan solat pada malam hari. Sehinggalah mereka sampai di Bi'ri Ma'unah. Tiba-tiba mereka dibunuh dan dikhianati oleh kabilah-kabilah berkenaan. Apabila berita itu sampai kepada Nabi SAW, baginda membaca qunut yakni nazilah selama sebulan dan berdoa dalam solat subuh untuk dikenakan balasan ke atas jenayah dan pengkhianatan Bani Ri'lin, Zakwan, Usayyah dan Bani Lahyan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nazilah boleh dilakukan pada setiap solat fardu sebagaimana telah sabit dalam hadis sahih Bukhari. Kata Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah, katanya disyariatkan kunut ketika ditimpa bencana, mendoakan kebaikan untuk umat Islam dan balasan ke atas orang-orang kafir dalam solat subuh dan solat-solat fardu yang lain. Demikianlah seperti yang dilakukan oleh Umar Al-Khattab yang melakukan kunut nazilah ketika berlaku bencana, iaitu ketika memerangi Nasara dengan doanya, Ya Allah, kenakanlah laknatmu ke atas orang-orang kufur dari kalangan ahli kitab. Kunut nazilah dilakukan dalam rakaat terakhir selepas rukuk. Kunut nazilah juga tidak digalakkan untuk dipanjangkan sebagaimana disebut oleh Anas radhiyallahu anhu ketika beliau ditanya apakah baginda SAW melakukan qunut nazilah dalam solat subuh. Beliau menjawab, ya, selepas rukuk dengan ringkas. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qunut nazilah ini dibaca ketika berlakunya musibah atau bencana dan ditinggalkan ketika musibah atau bencana itu hilang, sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu di dalam Sahih Muslim. Al-Imam Ibnul Qayyim berkata, baginda berkunut ketika berlaku musibah untuk berdoa meminta kebaikan kepada kaum muslimin yang ditimpa musibah dan memohon dikenakan balasan ke atas kaum yang zalim. Kemudian baginda meninggalkan apabila mereka yang baginda doakan telah pulang dan bebas dari tawanan. Mereka yang baginda mohon dikenakan balasan pula memeluk Islam
dan datang kepada Nabi SAW dalam keadaan bertaubat. Dan kunut yang baginda baca disebabkan ada perkara yang mendatang. Apabila perkara itu tiada lagi, baginda meninggalkan bacaan kunut. Ini disebut oleh Ibn Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Tidak ada lafaz bacaan khusus untuk kunut nazilah. Boleh sahaja kita baca dengan lafaz kita sendiri yang sesuai dengan musibah dan ujian yang melanda umat Islam. Disunatkan kepada kita untuk dijaharkan bacaan kunut nazilah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Sunat kepada makmum mengaminkan doa kunut nazilah oleh imam berdasarkan hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu yang berkata, baginda memohon dikenakan balasan ke atas beberapa perkampungan dari Bani Sulaim, ke atas Ri'lin, Zakwan dan Usayyah, dan doa baginda diaminkan oleh sahabat yang berada di belakang baginda. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Sunat juga mengangkat tangan ketika berkunut nazilah sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu yang berkata, saya tidak pernah melihat Rasulullah SAW sedih terhadap sesuatu berbanding kesedihan baginda ke atas Al-Qurra. Sungguhnya aku melihat Rasulullah SAW dalam solat subuh mengangkat dua tangan baginda meminta dikenakan balasan ke atas golongan yang khianat. Hadis riwayat Ahmad.